Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali yang dihormati, ni sesi baru dah kan? YDP lah. YDP sesi 2021-2022 Ustaz Ahmad Mujahid dan seluruh staf kepimpinan yang baru lah kan untuk sesi kali ni, iaitu sesi 2021 dan 2022. Di kesempatan ini Ana ucapkan sirah ala barakatillah lah untuk kepimpinan yang baru yang akan naik dan akan mengemudi berkesan untuk satu sesi nanti insya-Allah. Semoga diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. InsyaAllah hari ini kita akan sambung untuk Fiqh Sirah, untuk kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Ramadan, Dr. Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buti. Kat tajuk berkaitan dengan umrah qada dan juga perang Mu'tah. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim. Kami niat belajar dan mengajar, wa tazakkura wa tazkir, mengingat dan memperingatkan, wa naf'a wal intifa'a, memberi manfaat dan menyebarkan dan mencari manfaat, wal ifada wal istifadah, memberi faedah dan mendapatkan faedah, wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, ibtigha'i wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi, dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatan kepadanya serta pahala daripadanya. Amin. Okay. Okay, insyaAllah hari ini kita sambung muka surat, kalau sama buku muka surat 268. Sudah kita masuk kepada umrah qada. Kita akan masuk dulu satu tajuk berkaitan dengan utusan-utusan yang Nabi utuskan kepada raja-raja dan surat-surat lah yang Nabi utuskan kepada raja-raja di sekitar jazirah Arab. Okay. Tajuknya Saraya ilal qabail wa kutub ilal muluk. Okay. Okay, dalam bab ni ada salah satu bab yang penting lah, bab yang penting berkaitan dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW ni menyusun perjalanan dakwah ataupun politik sendiri, atau politik Madinah tu sendiri kan. Selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi ada beberapa perancangan yang Nabi lakukan, iaitu dengan menghantar surat kepada beberapa kerajaan lah untuk mengajak mereka kepada Islam. Okay, kita masuk perenggan pertama. Summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'asu as-saraya min ashabihi ila mukhtalif qabail al-Arab al-muntashira fil jaziratil Arab litaqumu bi wazifati da'wah ila al-Islam. Okay. Walaqad kanat hadhihi saraya khilalul 'am as-sabi' lil hijrah. Okay. Bila benda ni berlaku pada tahun ke-7 hijrah. Okay. Yang mana kalau kita tahu perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 dan untuk utusan Nabi ni berlaku pada tahun ke-7. Wa tuballighu 'iddatuha 'ashara saraya arsaluha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'ati mukhtalif as-sahabah. Kiranya kalau dekat sini dalam buku ni tulis ada beberapa utusan yang Nabi utuskan kepada beberapa negara. Kalau dalam ni kata ada 10. Okay, cuma dalam ni dibagi contoh beberapa sahajalah. Okay. Okay, jadi kita ke perenggan yang ketiga. Ruya Ibnu Sa'id fi tabaqatihi annahu sallallahu alaihi wasallam lima raja'a min al-Hudaybiyah fi Dzulhijjah sanah 6 arsala rusul ila al-muluk yad'uhum ila al-Islam wa kataba ilaihim kitaban. Okay. Dalam tabaqat ataupun kitab sirah Ibnu Sa'id kan ditulis Nabi ni bila mana dah kembali daripada perjanjian Hudaibiyah, maksudnya dah kembali daripada Hudaibiyah pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-6. Lepas tu Nabi buat perancangan dengan mengutuskan beberapa utusan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar. Cuma ada sahabat kata faqila, ni ada seorang sahabat kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat ni kata apa? Wahai Rasulullah,
innal muluk la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Sesungguhnya raja-raja ni kalau ikut adat kan, kalau ikut adat maksudnya politik dunia lah, raja-raja ni mereka tak akan baca surat kecuali ada makhtum ataupun cap mohon. Jadinya sahabat ni minta lah Nabi SAW ni buat cap mohon lah, supaya surat yang dihantar kepada raja-raja ni dibaca. Jadi fattakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin khatiman min fiddah nakshuha thalathatu astur. Kiranya lepas tu Nabi pun buatlah cap mohon Nabi sendiri kan. Kalau cap mohon Nabi nanti boleh tengok Google lah. Nabi buat cincin daripada perak, yang mana dekat cincin tu terukir nama Muhammad Rasulullah. Dan itu juga merupakan cap mohon yang Nabi cap lah kepada surat-surat yang Nabi akan hantar kepada negara-negara luar. Tu tulis Muhammad Muhammad Rasulullah terukir kat situ. Okey, kita tengok yang utusan yang pertama. Okey, kat sini ada beberapa utusan, jadi kita ambil kita tengok beberapa utusan lah yang Nabi hantar. Yang pertama, perenggan yang keempat, fakana awal rasul ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amru ibnu Umayyah Ad-Damari. Okey, yang pertama Nabi hantar siapa? Amru ibnu Umayyah Ad-Damari ke negara mana? Najasyi. Okey. فأخذ كتاب رسول الله فوضعه على عينيه ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق. Okey. Ini antara salah satu raja ataupun pembesar yang menerima dakwah Nabi. Najasyi buat apa? Bila dapat surat Nabi ni, dia tengok surat Nabi, baca, terus turun daripada singgasananya, terus sujud. Fajalasa 'alal ard tawadhu'an summa aslama. Kemudian beliau ni masuk Islam dan mengucapkan syahadah lah. Cuma ada hadis lain ada hadis lain berkaitan dengan Raja Najasyi ni. Ada satu hadis kata Nabi ni hantar surat kepada Raja Najasyi ni 2 kali. Yang kali pertama tu yang masuk Islam, yang Nabi solatkan, lepas wafat Nabi solatkan. Dan yang kali kedua Nabi hantar tak masuk Islam, tapi tidaklah mengungsi Islam. Itu hadis lain lah. Maksudnya Nabi hantar 2 kali utusan ke Najasyi. Okay, itu yang pertama, Amru ibnu Umayyah Ad-Damari, Nabi hantar ke Najasyi. Okay, yang kedua, perenggan yang bawah tu, wa ba'asa Rasulullah Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Kemudian Rasulullah hantar sahabat yang lain pula, iaitu Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi ila Heraklius muluk Ar-Rum, kepada pembesar Rum. Cuma dia tak terus Rasulullah tak terus hantar utusan kepada pembesar Rum. Dia wasilahkan kepada pembesar Basrah. Okey. Okay, bila mana dapat Raja Rum ni dapat surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, dalam ni ada beberapa lah penulisan, kat sini ditulis apa yang Rasulullah tulisan. Faqara'ahu wa kana fihi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila azimur Rum salam salamu ala man ittaba'al huda amma ba'. Okay. So Nabi tulis apa lagi? Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku ni mengajak kamu. Sebenarnya kalau salah satu strategi peperangan, strategi politik sebenarnya, kalau Nabi ni ajak satu raja, maka dia akan automatik Nabi ni berdakwah kepada seluruh negara. So biasanya satu negara ni rakyat dia akan ikut apa yang pemimpin dia buat lah. Kalau pemimpin dia masuk Islam, nanti rakyat semua akan masuk Islam. Okey. Jadi Nabi kata apa? Sungguhnya aku mengajak kamu kepada Islam, kepada keamanan lah. Aslama tasallama. Kalau kau menegakkan keamanan, maka kau akan aman. Wa aslama yu'tikal ajr. Jika kau masuk Islam, akan dapat 2 pahala ke atas engkau. Wa in tawallaita fa in 'alaika is al-arisain. Kalau engkau berpaling, maka akan dapat 2 pula dosa arisain. Maksudnya akan tanggung dosa dia dan juga rakyat ni lah. Okay, sebab dia raja.
Seterusnya Nabi kata, wa ya ahlul kitab ta'alu ila al-kalimatu sawa'u bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyriku bihi syai'a. Nabi tulis lagi, wahai ahli kitab, sampaikanlah dakwah, sampaikanlah perkara yang adil, janganlah menyembah selain Allah. Okay, macam itulah. Itu antara kandungan dalam surat lah. Biasanya sama je kandungan dalam surat yang Rasulullah utuskan kepada raja-raja. Ni antaranya lah yang ditulis oleh penulis. Okey. Seterusnya qala perenggan yang bawah tu, qala Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi. Ibnu Sa'ad ni kata dalam tabaqat ni tulis apa? Faqala Heraklus ba'da an qara'a al-kitab li jami'un min uzamaihim wa hashiyatihi. Okey. Jadi Raja Rum ni bila dah dibaca surat tu kepada dia, dia ada uzama dia, maksudnya ada dia punya menteri-menteri lah. Okey, menteri-menterinya. Ditanyalah pendapat menteri dia kan. Ya ma'syara Rum, hal lakum fil falah war rushdi wa ay yuthabbitu lakum mulkakum wa tattabi'u ma qala Isa ibn Maryam. Kiranya Raja Rum ni kata, wahai pembesar-pembesar Rum, wahai rakyat Ruman, adakah engkau ni dapat kemenangan? Ataupun adakah kita ni akan dapat kemenangan kalau kita ikut Isa ibn Maryam? Maksudnya ikut Rasulullah lah sebenarnya. Lepas tu mereka pun kata, kenapa dengan kau ni raja? Wa madzaka ayyuhal muluk? Apa yang terjadi dengan kau kan? Jadi raja kata, qala tattabi'una hadan nabi al-arabi. Kita ikutlah nabi ni. Maksudnya kita tahu benda tu betul-betul sebab rakyat Rum ni, diorang ni ikut je apa yang Isa ibn Maryam ni buat kan. Macam tu. Okay, seterusnya qalu fahasu haisatun humul al-wahsyu wa tanajazu wa rafa'u as-salib. Okay, tapi pada pengakhirannya Raja Rum dan juga rakyat-rakyatnya ni tak ikut dakwah Rasulullah SAW. Kiranya mereka ni tetap berpegang dengan ajaran agama mereka yang lama lah, iaitu agama Nabi Isa ibn Maryam ni sendiri. Cumanya Raja Rum ni adalah rasa nak ikut apa yang Nabi dakwahkan, apa yang Nabi itulah apa yang Nabi bawa. Tapi mereka tak jadi sebab ni lah menteri-menterinya kata berpegang dengan ajaran agama yang lama lah. Macam tu. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Rasulullah hantar Amru, yang kedua Rasulullah hantar Dihya, yang ketiga Rasulullah hantar siapa? Wa ba'asa Rasulullah Abdullah ibnu Huzafa as-Sahmi. Kemudian Rasulullah hantar Abdullah ibnu Huzafa as-Sahmi ke mana? Kisra. Okey. Wa arsala ma'ahu ilaihi kitaban. Samalah. Qala fadafa'at ilaihi al-kitab faqara'u alaihi thumma akhadahu famazaqahu. Okey. Yang kedua, Abdullah ibnu Huzafa ni dihantar ke Kisra kan. Bila mana dibacakan surat kepada pembesar Kisra ataupun Raja Kisra ni, dia buat apa lepas dia dibaca? Koyak. Dia pergi koyak ke atas yang Rasulullah hantar. Famazaqahu falamma balagha zalika Rasulullah qala mazaqallahu mulkuhum. Okay, bila mana dah sampai berita itu kepada Rasulullah, Rasulullah kata Allah akan mengoyak kerajaan dia. Okay. وكتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك برجلين جلدين إلى هذا الرجل فليأتياني به. Kemudian Raja Kisra ni menghantar dua orang utusan daripada Yaman. Kiranya utusan ni akan bawa surat Raja Kisra pula kepada Rasulullah SAW. Jadi dua orang ni dihantar kepada Rasulullah ke Madinah. Dan bila mana Rasulullah berjumpa dengan mereka, faqadama al-Madinah wa difa'an kitaban bazani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Kisra ni nama dia Bazan. Tu ada nama dia Bazan. Jadi bila mana Rasulullah dapat surat daripada dua orang utusan ni dihantar oleh Raja Kisra ni, Rasulullah buat apa? Fatabassama Rasulullah tersenyum je tengok surat tu. Wa qala, Rasulullah pun kata, irji'a anni yawmukum hadha hatta ta'tiyani al-ghad fa akhbarkuma bima urid. Rasulullah kata pulang balik, esok datang balik kat sini. Maksudnya esok datang balik jumpa dengan Rasulullah kan. Okay, bila mana esok datang balik jumpa, Rasulullah kata apa? Uballighan sahibukuma anna rabbi qad qatala rabbuhu Kisra fi hadhihi al-laila 7 sa'ah muddah minha.
Rasulullah kata dekat utusan tu, bila mana mereka datang balik esoknya, baliklah berjumpa dengan ketua kamu. Sesungguhnya Tuhan aku telah menghancurkan Rabbuhu, Tuhan ataupun menghancurkan Kisra tu, Raja Kisra tersebut. Pada malam hari ini, 7 jam lepas ni. Kiranya jejak lagi Raja Kisra tu akan dimusnahkan ataupun akan dihancurkan lah. Macam tu. Okay, itu salah satu contoh yang mana raja yang tidak menerima dakwah Rasulullah dan buat maksudnya mengoyaklah kertas ataupun kertas yang diutuskan oleh Rasulullah ini. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Haris ibnu Amir Al-Azdi ila Azim Basrah. Kemudian Rasulullah hantar Haris ibnu Amir kepada pembesar Basrah. Min qabli arum Syurahbil ibnu Amru Walawasani. Okey, tapi masalahnya, raja ataupun pembesar Rum ni, dia membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ni kata, walam yaqtul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasul ghairahu. Tidak ada yang dibunuh kecuali yang dihantar kepada pembesar Basrah ni lah, iaitu Haris ibnu Amir Al-Azdi. Okey. Al-Azdi. Okey. Kiranya kalau kat sini penulis kitab sendiri menyatakan 4 Bismillah. Okay, bismillah. Okay, kita sambung Kita sambung ke tajuk mati dah. Ke tajuk yang kedua, iaitu Umrah Al-Qadha. Umrah Qadha yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Okay, kenapa dinamakan Umrah Qadha? Sebabnya pada tahun ke-6 Hijrah, macam tajuk Perjanjian Hudaybiyah tu kan, Nabi pergi ke Mekah bersama sahabat untuk menunaikan umrah, cuma dihalang oleh penduduk ataupun orang musyrik Mekah lah. Dan jadi ada perjanjian Hudaybiyah dibuat. Dalam perjanjian tu ditulis Nabi dan sahabat ni tak boleh buat umrah pada tahun tersebut, itu pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi mereka boleh datang tahun depannya, pada tahun yang ke-7 Hijrah lah. Jadinya para sahabat ni buat umrah, kiranya umrah yang ditangguhkan ni umrah yang ditangguh pada tahun 6 Hijrah hari tu. Sebab itulah dinamakan Umratul Qadha. Okay. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang bunyi fa in uhsirtum famastaysara minal had. Okay, maksudnya apa? Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu telah berihram, maka buatlah tahallul, iaitu sembelih binatang yang mudah didapati. Sebab tu lepas perjanjian Hudaybiyah, Nabi minta sahabat ni untuk bertahallul. Jadi sebab tak dapat nak buat umrah, jadi Allah bagi tahu untuk bertahallul. Okay. Sebelum kita masuk tajuk ni, kita tengoklah sikit kenapa hikmah berlaku ataupun Nabi ni tetap meneruskan membatalkan umrah buat tahun depan, tapi buat perjanjian Hudaybiyah. Kalau berdasarkan perjanjian Hudaybiyah yang kita tengok sebelum ni, para sahabat ni tak rasa macam perjanjian tu tak wajar dan rasa macam berat sebelah. Tapi bila kita tengok, kita kaji balik hikmah dia, apa yang berlaku selepas perjanjian Hudaybiyah, utusan-utusan yang Nabi utuskan ataupun surat-surat yang Nabi utuskan kepada raja-raja, itu adalah salah satu sebenarnya strategi politik yang Nabi buat lah. Yang Nabi buat dan penyebaran Islam secara maksudnya secara langsung yang Nabi lakukan. Kalau kita tengok sekarang, pada zaman sekarang lah, ramai orang ataupun umat Islam sendirilah yang mereka ni dah tunaikan, mungkin dah pernah tunaikan haji, dah pernah tunaikan umrah. Cuma setiap tahun diorang nak tunaikan haji ataupun umrah kan. Benda ni tak salah dalam Islam. Dalam Islam tak melarang lah siapa-siapa yang ada kemampuan untuk melakukan perkara tersebut. Cumanya Pak Yusof sendiri yang ada sebut, kalaulah orang-orang ni ataupun orang-orang yang ada kemampuan dari sudut harta dan juga kewangan untuk melakukan umrah dan haji beberapa kali sekalipun, tak salah, tapi kena ada 2 syarat.
Dua syarat ni lepas, bolehlah nak buat berapa kali pun umrah ataupun haji. Syarat dia apa? Yang pertama, kewajipan yang paling utama adalah kita ni melaksanakan dakwah ataupun melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Contoh, kena bayar zakat, kena lansaikan hutang. Okey, syarat pertama ni dah lepas, kiranya okey, boleh buat. Syarat kedua, jangan melakukan perkara-perkara yang haram. Contohnya macam mana? Kita halang orang yang tak pernah pergi haji nak pergi haji. Kita ni memenuhkan Mekah ataupun Madinah ni dengan maksudnya kita pergi setiap tahun menyebabkan orang yang tak pernah pergi ni tak boleh pergi. Sedangkan umrah atau haji ni adalah ibadah rukun yang wajib lah. Yang wajib tapi bagi orang yang berkemampuan. Dan kalau kita tahu hukum wajib ni dia terbagi kepada beberapa hukum kan. Contoh wajib mudayyak dengan wajib muwassa'. Kalau wajib mudayyak ni, contoh kita puasa bulan Ramadan, dia ada waktu tempoh masa yang memang kena laksanakan pada waktu tersebut. Kalau tak buat, tak boleh lah sebab memang dikhususkan pada bulan Ramadan. Adapun wajib muwassa' ni, waktu dia panjang, waktu dia boleh je bila-bila. Dia wajib buat bila dah mampu dan boleh ditangguhkan kalau tak mampu. Kalau dah pernah buat, sebolehnya tak perlu buat dah. Sebab yang paling utama sebenarnya kepada orang Islam ni adalah jihad fisabilillah. Macam mana kita ni berjihad menyebarkan dakwah kefahaman untuk menentang ideologi-ideologi yang sekarang lah. Ideologi-ideologi yang boleh merosakkan umat Islam. Itu sebenarnya yang paling utama yang kadang-kadang kita tengok umat Islam ni tak faham lah berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi kalau yang berkemampuan nak menunaikan umrah ataupun haji, kalau pertama kali tak salah pun untuk pergi. Dalam surah At-Taubah sini pun Allah sebut aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wajahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qauman zalimin. Maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya amalan memakmurkan Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah. Sebenarnya mereka tidak sama di sisi Allah dan tidak memberi hidayah kepada orang lain. Kiranya kat sini maksudnya satu galakan lah, kalau mampu untuk buat umrah atau haji buat, tapi kalau kita dah pernah buat bagilah ruang tu kepada orang lain. Kita memang akan rasa rindu lah kepada walaupun anda tak pernah pergi kan, pergi umrah, pergi Mekah atau Madinah, kerinduan tu akan ada, dan kita akan rasa kalau pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah akan makbul doa. Tak semestinya dekat 1/3 malam Allah boleh makbulkan doa bila-bila masa. Doa ibu ayah tu pun Allah boleh makbulkan. Kiranya kalau disebabkan nak makbul doa tu, itu bukan maksudnya salah satu sebab lah untuk kita pergi umrah ataupun pergi Mekah ataupun Madinah kan. Itulah yang paling penting kita kena ingat tugas kita sebagai umat Islam sebenarnya untuk menegakkan agama itu sendiri. Penyebaran ideologi sekarang yang makin meluas tu sebenarnya yang patut kita tangkis lah sebenarnya. Kalau kita pergi haji ataupun umrah, kalau tak ada kesan kepada umat Islam sebenarnya tu tak memberi impak yang sangat besar lah kepada Islam sebenarnya. Okay, jadi kita masuk tajuk umrah qada. Kita masuk alhamdulillah lah. Itu salah satu input lah yang perlu kita sampaikan, terutamanya kepada orang-orang Malaysia ataupun orang lain lah kan. Okay. Umrah al-qada. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Dzulqa'dah min as-sanah as-sabi'ah qasidan Makkah. Okay. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dan juga para sahabat lah keluar pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah pada tahun ke-7 hijrah untuk ke Mekah lah untuk menunaikan haji pula umrah qada. Okey, dalam wa zakara Ibnu Sa'id fi tabaqatihi, dalam tabaqat Ibnu Sa'id juga kata siapa yang keluar bersama dengan Rasulullah ni, mereka adalah jumlah mereka seramai lebih kurang 2,000 orang. 2,000 orang, iaitu yang terdiri daripada Ahlul Hudaybiyah hari itu. Semua Ahlul Hudaybiyah yang menyertai perjanjian Hudaybiyah, dan yang tak menyertai itu siapa yang syahid lah semasa perang Khaybar, mereka tak ada lah. Okay. Seterusnya qala Ibnu Ishaq wa tahaddasat Quraisy bainaha bi anna Muhammad wa ashabihi fi usrah wa jahada wa shiddah. Qala fa saffa lahu al-musyrikun 'inda darun nadwah liyanzuru ilaihi wa ila ashabihi. Jadi Nabi dan para sahabat ni macam biasa, kalau
nak keluar pada tahun ni, Nabi dan sahabat ni bawa beberapa senjata lah, yang mana kalau pedang tu masukkan dalam sarung. Pedang yang kalau isyarat pedang masuk dalam sarung, maksudnya mereka ni tak nak melakukan peperangan, cuma pedang ni sebagai alat untuk lindungi diri lah, untuk memusafir kan. Okay. Dan orang musyrikin Mekah ni macam biasalah, diorang akan mengawal ketat Mekah pada ketika itu. Diorang duduk dekat mana? Dekat Darun Nadwa. Jadi mereka ni akan tengok sahabat-sahabat ni buat apa. Maksudnya akan perhatikanlah mereka daripada jauh. Maksudnya perhatikan umat Islam daripada jauh. Okey. Lepas tu okey, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid ittiba'a bi ridaihim. Okey, maksud dia apa? Ittiba' ni maksud dia macam kita pakai ihram, kita lelaki lah kan. Rasulullah ni mendedahkan bahu belah kanan dan meletakkan kain ihram di belah kiri. Wa akhraja 'adduhu al-yumna summa qala okey, ini cara dalam perenggan ni penulis tulis macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni melakukan umrah dengan sahabat. Macam biasalah ada tawaf, lepas tu diorang berlari anak, semua tu. Okey, kita tengok perenggan yang seterusnya. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Izzaka bi Maimunah bintu Al-Haris. Okay, dalam peristiwa umrah qada ni Rasulullah berkahwin dengan Maimunah bintu Al-Haris. Yang mana ini adalah perkahwinan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila innahu tazawwajuha wa huwa mahram, akad nikahuhu 'alaiha faqat. Wa qila bal akad 'alaiha ba'da tahallul wa kana alladhi zawwajahu iyyaha Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, zawju ukhtaha Ummul Fudal. Okey. Kiranya kat sini ada kil yang kata Rasulullah ni akad nikah masa tengah ihram. Tapi ada juga yang kata Rasulullah akad nikah lepas dah ihram sebenarnya. Dan yang jadi wakil walinya adalah Ibnu Abbas lah, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Walamma madha min dukulihi sallallahu alaihi wasallam Makkah 3 ayyam wa hiya al-muddah allati qada Quraisyan 'ala al-iqamati biha atau 'aliyan faqalu kulli sahibuka ukhruj 'anna faqad madha al-ajal. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi mengikut perjanjian, maksudnya syaratnya nak masuk Mekah ni, orang kafir Quraisy ni bagi tempoh masa 3 hari sahaja. Lepas 3 hari ada wakil lah yang berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, disampaikan, suruh sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah 3 hari ni kena keluar. Maksudnya mereka bagi masa tempoh 3 hari je. Jadi lepas dah disampaikan berita tersebut, Rasulullah dan juga para sahabat keluarlah selepas menunaikan umrah dan sebagainya. Wabina bi Maimunah fi tariquhu ila al-Madinah fi makan ismuhu Sarif. Summa insarafa ila al-Madinah fi Dzulhijjah. Jadi Maimunah ni dia tak ikut rombongan yang ramai-ramai tentera Islam tu. Maimunah ni keluar dua hari ke? Tak cakap lah, cuma Maimunah ni dia keluar pada waktu malam, dan waktu tu time tu musyrikin Mekah tengah tidur lah, maksudnya tak sedar, sebab mereka takut kalau Maimunah ni keluar dengan rombongan akan dihalang lah Maimunah ni. Jadi Maimunah ni bertemu dengan Rasulullah bila dekat tempat yang bernama Sarif. Okay, bila dah bertemu dengan Rasulullah, barulah mereka bergerak pulang ke Madinah bersama dengan Maimunah. Maimunah ni asal nama jahiliah dia adalah namanya Barrah. Nama Maimunah ni sebenarnya pernah berkahwin lah, cuma suaminya meninggal. Okay. Sebab tu lah Maimunah ni dia ada perasaan, ataupun bila lihat Rasulullah ni sampai dekat Mekah, dia macam rasa nak kahwin, ataupun rasa jatuh cinta lah dengan Rasulullah, dan disampaikan kepada Ummu Fudal. Dia Ummu Fudal lah yang arrangekan diorang punya perkahwinan macam tu lah. Okay, itu umrah al-qada kan. Okay, kita tengok muka surat 275 Ali Imran wa Izzah ni, kita ambil yang nombor 2 sanian tu. Kita tengok hukum akad nikah masa menunai ataupun masa berihram, masa umrah kan.
ثانيا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بحج أو عمرة اعتمادا على رواية التي نقلت أنه صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة في أثناء إحرامه. Okey, ada sebahagian pendapat fuqaha mengharuskanlah, jawazlah untuk akad nikah masa ihram sama ada masa haji atau umrah disebabkan kisah Maimunah ni macam tu. Cuma jumhur ulama ni ataupun jumhur fuqaha ni tidak mengharuskan annahu la yajuzu lil mahram an ya'qidu nikahan la li nafsihi wala wikalah an ghairihi mutlaqan. Wa dhahabat al-Hanafiyah ila annahu la yuhrim lil mahram an yatawalla akad nikah mutlaqan zalika li annahum yufassiru an-nikah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal mahram la yankih wa la yunkah. Okay. Pendapat jumhur, ada setengah pendapat yang kata boleh, tapi sebenarnya jumhur ulama ni kata tak boleh. Maksudnya masa tengah ihram tak boleh nak buat akad nikah. Disebabkan hadis ni lah, masa tengah ihram tak boleh nak menikah, nak jadi orang yang nak la yanki wala yunkah, tak boleh berlaku akad nikah. Cumanya kalau kita baca dalam sumber maksudnya dalam mufti kan, kata pendapat yang lagi kuat tidak diharuskan. Mungkin hadis ni ada berlaku salah faham lah sikit berkaitan dengan hadis ni. Jadi jumhur ulama tidak mengharuskan untuk melakukan akad nikah semasa ihram. Okey. Okey, itu berkaitan dengan umrah al-qadha. Okey, seterusnya kita akan masuk sikit berkaitan dengan ghuzwah Mu'tah ataupun peperangan Mu'tah. Okey, peperangan Mu'tah. Wa qad kanat fi syahril jamalil ula sanah samin min al-hijrah. Okey, peperangan Mu'tah ni berlaku bila? Pada bulan Jamalil Awal pada tahun ke-8 Hijrah. Okey, tahun seterusnya lah, tahun lepas Rasulullah dan sahabat ni buat umrah qadha. Wa Mu'tah Korea ala masyarif Syam. Dan Mu'tah ni adalah satu nama tempat lah yang berdekatan dengan negara Syam. Okey, kenapa punca berlakunya peperangan Mu'tah ni disebabkan tadi ada utusan yang dibunuh kan bila dihantar. Siapa tadi? Al-Haris Ibnu Amir Al-Azdi yang diutuskan kepada pembesar Basrahan. Dia adalah seorang je lah utusan yang dibunuh. Okay, sepatutnya utusan ni tak boleh dibunuh sebenarnya. Bila utusan dibunuh maka akan isytihar perang lah. Itu adalah maksudnya politik dunia lah sebenarnya. Okay. Walam yuqtal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulun ghairuhu. Okay, bila mana berlaku perkara tersebut, jadi Rasulullah dan juga para sahabat ni merancang pergerakan ataupun peperangan Mu'tah lah kepada Raja Basrah ni sendiri. Cumanya Basrah ni dia dalam kawalan Rom. Jadi sebenarnya tentera mereka ni sangat kuat lah sebenarnya berbanding dengan tentera Islam yang dihantar. Jadi umat Islam ataupun tentera Islam ni dihantar seramai berapa orang? Salah sealaf, 3,000 tentera bersiap sedia ke Mu'tah. Cuma dalam peperangan ni Rasulullah tak join, tak ikut sekali. Walam yakhruj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. وبذلك تعلم أنها في الحقيقة ليس بغزوة وإنما هي sariyah. Kalau perang yang Nabi ikut kita panggil ghazwah ataupun peperangan. Kalau Nabi tak ikut kita panggil sariyah. Tapi cuma dalam perang ni ulama kata ini adalah perang juga, ghazwah. Sebab apa? Sebab adat ataupun bilangan yang menyertai peperangan ni besar, sangat banyak. Jadi mereka panggil ghazwah juga. Okey, wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam perang ni lah yang mana ada tiga orang yang Rasulullah lantik sebagai ketua lah ataupun pemegang panji. Itu siapa? Amirun Nas Zaid ibnu Harisah pertama. Tapi Rasulullah kata kalau Zaid ibnu Harisah ni terbunuh, maka Ja'far perlu ganti tempat Zaid ni. Fa in qatala, kalau terbunuh juga Ja'far, siapa yang ganti? Abdullah Ibn Rawaha. Fa in qatala falyartadda muslimuna minhum rajulan falyaj'alhu alaihim. Kalaulah tiga-tiga dia terbunuh, maka kalian umat Islam tentera pada ketika itu pilihlah salah satu sahabat yang kalian redha sebagai
ketua kalian macam tu. Okay. قال ابن إسحاق وادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسلمين وأمرائهم عند خروجه من المدينة وفي تلك الأثناء بكى عبد الله ابن رواحة. Ni sebelum ni cerita sebelum nak keluar kan Rasulullah kan tak mengikuti ataupun tak join perang ni kan. Yang dihantar adalah seramai 3,000 orang tentera Islam. Yang mana Rasulullah dah lantik siap-siap siapa yang akan jadi ketua, dan kalau dia wafat ataupun syahid akan digantikan oleh orang lain selama 3 orang yang Rasulullah pilih. Jadi Abdullah bin Rawahah ni ketika nak keluar ni tiba-tiba dia nangis. Nangis sebab apa? Sebab ada satu ayat Quran berkaitan surah Maryam ayat ke-71. Dalam ayat itu sebut wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Maksudnya telah ditetapkan satu ketetapan lah ke atas kamu. Maksudnya mungkinlah Abdullah ibn Rawahah ni dah rasa yang dia ni akan syahid dekat medan peperangan, dekat ni lah masa perang Mu'tah ni. Okay. Okay, so kita pergi muka surat 277. Kita tengok pula tentera musuh ni berapa banyak yang mereka hantar kan. Dan dalam pada bagaimana semangat tentera Islam bila mana tahu jumlah musuh ni sangat ramai dan Rasulullah tak ada masa tu. Okey. Walamma fasalu minal Madinah sami'a al-adu bimasirihim fajama'u lahum Okey, tentera musuh ni hantar berapa orang? Disebabkan Basrah ni dia bawah pemerintahan ataupun bawah kekuasaan Rom. Rom ni kan ada satu kuasa ataupun empire yang besar lah sebenarnya. Satu empire yang besar. Jadi bila negara bawah dia ni nak kena, maksudnya nak diperangi, maka Rom ni hantar juga tenteranya untuk sama-sama berperang. Jadi jumlah yang dihantar oleh tentera musuh seramai, kalau tengok jumlahnya memang tak seimbang lah. Tentera Islam 3,000, tentera musuh 200,000. 3,000 nak lawan 200,000. Dan pada masa yang sama Rasulullah tak ada. Dan sahabat ni rasa macam kita akan kalah ke peperangan ni? Jumlah kita ni tak banyak, jumlah kita tak besar. Jadi mereka ni, para sahabat ni rasa macam takut untuk peperangan. Walaupun mereka ni dah banyak kali dah pernah berperang, tapi disebabkan jumlah yang sangat terlampau besar. Okay, jadi ada perenggan kedua tu, wasami'a al-muslimu bizalika fa'aqamu fi ma'an lailataini yufakkiruna fi amrihim. Jadi para sahabat ni berhenti dekat satu tempat dinamakan Ma'an. 2 malam mereka berhenti untuk fikir berkaitan dengan perkara ni kan. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Pasal adalah salah seorang sahabat ni kata, kita tulis surat dekat Rasulullah, kita bagi tahu berita ni dekat Rasulullah. Ikutlah Rasulullah nak hantar ke tentera Islam, tapi kita bagi tahu Rasulullah kerisauan kita lah tentera Islam. Cumanya Abdullah ibn Rawahah ni kata dia melarang ataupun dia melarang lah menentang perkara tersebut. Abdullah ibn Rawahah ni kata apa? Ya kaum, wahai kaumku, wahai tentera Islam kan, wallahi innal lati tukarrihuna lillati kharajtum tutallibuna ash-shahadah wa ma nuqatil an-nas bi'adadi wala quwwah wala kathra wa ma nuqatiluhum illa bihadha ad-din alladhi akramuna. Okay, jadi Abdullah ibn Rawahah ni dia cakap dekat tentera Islam pada ketika itu, tujuan kita keluar ni adalah untuk mendapatkan syahid. Tujuan kita tentera Islam ni lah keluar untuk mendapatkan syahid kan. Kita ni bukan nak lawan dengan tentera musuh ni disebabkan bilangan mereka, disebabkan kekuatan mereka, ataupun kekuatan mereka lah. Tapi kita datang untuk berperang ni adalah untuk menegakkan agama Allah lah, untuk menegakkan agama Allah. Jadi apa pun bilangan tentera yang ada kat depan kita, itu bukan masalahnya. Kalau kita, dia akan dapat 2 kebaikan lah kepada umat Islam, sama ada syahid ataupun yang kedua menang. Itu salah satunya. Jadi bila mana Abdullah ibn Rawahah ni kata macam tu, maka naiklah semangat para sahabat pada ketika itu. Jadi mereka sama-sama lah bergerak ke Mu'tah untuk melancarkan serangan kepada musuh. Dan pada masa tu kita tahu yang memang musuh tu memang sangat-sangat kuat, senjata mereka sangat canggih. Tapi dengan semangat atau poros jihad yang dibawa oleh para sahabat ni, mereka bergerak lillahi ta'ala lah, bersama dengan tentera Islam yang lain. Jadi kalau dalam perang ni macam dalam ni tulis, pertama kan Rasulullah lantik Zaid ibn Harisah untuk memegang
Panji. Tapi Zaid Ibn Harisah ni telah dibunuh lah, maksudnya telah syahid lah dekat situ. Waqatil al-muslimuna ma'ahu hatta qatala radhiyallahu anhu ta'nan birima. Dia telah ditombak lah oleh musuh dan syahid. Dan Panji tu telah dipegang pula oleh Ja'far. Ja'far pun sama juga. Syahid juga pada ketika itu. Yang mana Ja'far ni badannya telah dikerat dua, lepas tu ada banyak kesan tikaman, sebanyak 50 kesan tikaman. Fawajada fi jismihi khamsuna ta'na. Saya terus kan para sahabat ni kena. Dan bila mana Ja'far ni syahid, dipegang pula oleh Abdullah ibnu Rawaha. Dan Abdullah ibn Rawaha juga syahid. Kiranya tiga-tiga sahabat yang dilantik oleh Rasulullah SAW sendiri syahid. Dan bila mana dah berlaku perkara tersebut, dah berbincang umat Islam ni, Khalid Al-Walid naiklah sebagai ketua untuk mengetuailah tentera Islam. Dan akhirnya Khalid Al-Walid telah membawa kemenangan kepada Islam. Dan dicerita juga kat sini, Ruya Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'far. Rasulullah umumkan. Rasulullah kan tak ada pada ketika itu, tapi Allah bagi kepada Rasulullah untuk melihat secara langsung lah sendiri peperangan tersebut. Sambil sahabat ada kat depan ni, Rasulullah cerita, Zaid dah terbunuh, Zaid dah syahid. Kemudian Ja'far pegang pula. Bila Ja'far pegang, lama tu Ja'far pula syahid. Seterusnya bila Ja'far syahid, Abdullah ibn Rawaha pula pegang, sama juga syahid. Dan masa menceritakan perkara tersebut kepada para sahabat, Nabi ni berlinangan air mata kan, sebab tengok para sahabatnya, maksudnya seorang-seorang syahid dengan keadaan yang sangat teruk lah. Tadi ada yang dibelah badannya, yang ditikam sebanyak 50 tikaman. Jadi Nabi berasa sedih dan Rasulullah kata apa, hatta akhaza ar-rayah, sehinggalah panji tu dipegang oleh Saifullah kan, pedang Allah, iaitu siapa? Khalid Al-Walid tu, dan membawa kemenangan kepada Islam. Khalid Al-Walid ni kalau kita tahu, dia memang seorang sahabat yang memang dah biasa dengan peperangan. Strategi peperangan pun dia dah biasa buat. Kalau dalam buku fiqh sirah ni tak diceritakan macam mana Khalid ni buat melaksanakan strategi peperangan. Lepas tu kalau dalam, boleh baca dalam fiqh harakah, Khalid Al-Walid ni bila mana dia dah naik jadi maksudnya ketua, time tu dia minta para sahabat ni, malam tu lah, kan dia berhenti kejap malam, dia kata pagi esok kita sama-sama, kuda kita ni dia akan bahagikan umat Islam, tentera Islam masa tu kepada beberapa bahagian. Orang yang pertama yang ada kuda, diorang akan pergi maju ke depan dan menggerakkan kuda. Maksudnya kuda tu akan berlari, berpusing. Nak nampakkan ramailah tentera Islam. Sebenarnya masa tu kuda-kuda je yang berpusing, yang tak ada pun orang lain. Dan nak menampakkan kepada musuh, Allah ni dah datangkan pertolongan. Maksudnya mungkin ada pertolongan daripada Allah SWT. Tapi sebenarnya semua tu adalah tentera Islam yang bilangan yang 3,000, yang mungkin berkurang daripada 3,000 orang. Itu strategi yang Khalid buat lah, dan akhirnya memberi kemenangan kepada Islam. Sebab musuh time tu bila nampak kepungan asap, maksudnya debu-debu naik, macam dah ramai ni tentera Islam, mereka terus berundur, maksudnya tak melakukan serangan. Jadi berlakulah kemenangan kepada orang Islam. Okay, itu salah satu strategi yang Khalid buat kepada umat, kepada tentera Islam. Okay. Okay. Okay, muka seterusnya 2278. Wahazal hadis yadullu kama tara ala anna Allah aidil muslimi binasri akhiran wa laysa kama qala ba'du ruwa as-sirah anna al-muslimi inhazamu wa tafarraqu wa 'adu ba'da dhalika ila al-Madinah. ولعل المقصود الذي قالوا هذا أن المسلمين لم يتبعوا الروم ومن معهم في هزيمتهم واكتفوا وانكشافهم عن مواقعهم خوفا على المسلمين. Ini nak menunjukkan bahawasanya dalam perang Mu'tah ni umat Islam menang sebenarnya. Bukan macam ada beberapa sirah lah yang kata sebenarnya umat Islam ni kalah. Tapi itu salah lah. Sebenarnya yang kalah itu adalah tentera Rom tu sendirilah, yang mereka ni takut dengan strategi peperangan yang dibuat oleh Khalid Al-Walid tadi. Okay.
Okay, tak adalah. Yang perenggan bawah ni ulang benda yang sama lah. Macam mana Rasulullah ni dibentangkan kepada Rasulullah. Peperangan secara langsung dan Rasulullah cerita kepada para sahabat. Okay, kita tengok sikit lah Ibar wal Izzat. Al-Ibar wal Izzat awalan. Muka surat 279. Dallat tawsiyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala annahu yajuzu lil khalifah aw ra'isul muslimin an yu'alliqu imaratun ahadun an-nas bi syartin aw wa an yuwalli al-muslimin iddah umara bi tartib. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تولية زيد ثم جعفر ثم عبد الله ابن رواحة. قال العلماء والصحيح أنه إذا أمر خليفة بذلك فإن الولاية الكل تنعقد بوقت الواحد في الحال ولكنها لا تنفذ إلا مرتبة. Okay, dalam ni satu wasiat lah yang Rasulullah buat kan. Diharuskan kepada seorang pemerintah, khalifah ataupun raja ni untuk pilih imarah ataupun ketua ikut turutan macam Rasulullah buat tu. Cumanya mereka ni akan melaksanakan tugas bila mana contoh kalau yang ni dah syahid, yang ni pula yang buat. Macam tu. Kiranya diharuskanlah untuk memilih khalifah ikut turutan yang dibuat oleh ketua macam tu. Okay, yang kedua, dalat tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ala masyru'iyyat ijtihad al-muslimin fi ikhtiyar amiruhum idza ghaba amiruhum. Okay, ni yang kedua berkaitan dengan pemilihan ketua bila mana dah tak ada dah orang lain. Maksudnya kan tadi Rasulullah dah pilih ketua siap-siap, tapi Rasulullah kata kalau dah habis tiga-tiganya syahid, maka boleh pilih ketua lain. Itu maksudnya dibolehkan pilih atas persetujuan tentera Islam pada ketika itu. Yang keempat ni berkaitan dengan Rasulullah nampak secara langsung peperangan yang berlaku masa perang Mu'tah walaupun Rasulullah tidak mengikutinya. Cuma dekat sini kan ada satu part tu kata Rasulullah ni mengalirkan air mata. Maksudnya Rasulullah sedih lah bila tengok peperangan tersebut kan, bila Allah tunjukkan peperangan tersebut kepada Rasulullah. Cumanya Rasulullah ni mengalir air mata Rasulullah ni bukanlah sebabnya terlalu sedih sangat, bukan terlalu meratap sangat lah dengan kematian sahabat. Cuma tengok kematian sahabat dengan cara tersebut Rasulullah sedih. Itu menandakan simpati yang ada pada Rasulullah dan sifat kemanusiaan yang ada pada Rasulullah sendiri kan. Kita kalau tengok Palestin sendiri, anak-anak kecil kena bom tu pun kita rasa sedih kan. Itu adalah salah satu sifat simpati yang ada dalam diri manusia. Cuma kita pelik lah dengan keadaan ataupun orang-orang Israel sendiri kan. Mereka sanggup buat ataupun bunuh anak-anak kecil. Kalau ni ada baru-baru ni kena apa? Diorang kena sambut Maulidul Rasul kan. Orang-orang Israel ni sembuh satu semburan yang boleh menyakitkan mata kan. Dan kesian dekat anak-anak kecil yang tak bersalah kan. Hanya nak sambut, maksudnya nak sambut Maulidul Rasul je tapi dihalangan oleh orang Israel. Jadi kita ni sebagai umat Islam perlu adalah rasa simpati kepada kita punya sahabat sendiri ataupun kita punya saudara sesama Muslim kita sendiri. Jangan satu saat pun kita lupalah berkaitan dengan umat Islam kita yang selalu ditindas kan. Kalau berita ni dia akan naik bila ada satu benda yang besar, tapi bila tak berlaku apa-apa, kita tak mendoakan kita punya saudara sesama Islam. Sebenarnya mereka ni ataupun orang-orang Palestin ni sentiasalah diserang oleh orang Israel sendiri kan, dalam keadaan kita tak sedar pun walaupun berita tak sampai. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena sentiasa mendoakan kita punya saudara sesama Islam yang lain. Okey. Itu berkaitan dengan syafaqah ataupun sifat simpati Rasulullah kepada sahabat. Okey, itu je lah kot. Okay, itu je lah untuk hari ni kan, berkaitan dengan peperangan Mu'tah, umrah qadha dan juga utusan-utusan yang Rasulullah hantar kepada beberapa buah negara. Kalau kita baca sirah ni sebenarnya, sirah ataupun sejarah-sejarah lah, kita ni tak perlulah nak tahu secara mendalam sangat bilangan, kuantiti berapa yang ada kan, tapi kita kena
ambil ibrah ataupun hikmah yang berlaku dalam sesebuah sirah tersebut ataupun sesebuah kisah tersebut kan. Yang paling penting adalah hikmah ataupun pengajaran yang ingin dibawa dalam tu. Kalau contoh tadi berkaitan dengan umrah dan berkaitan dengan utusan-utusan yang Rasulullah hantar, itu adalah salah satu strategi yang Rasulullah buat untuk mengembalikan Islam sendiri. Bagaimana Islam tu boleh sampai ke negara-negara lain dengan utusan-utusan yang Rasulullah hantar. Dan yang paling penting sebenarnya kewajipan kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, siapa-siapa lah kan, untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri. Agama Islam ni kalau ikutkan sekarang kan banyak berkaitan dengan ideologi yang telah disebarkan kan. Ideologi ni sebenarnya dah jadi satu fardu ain lah juga sebenarnya kepada kita untuk kita faham kenapa benda ni dibawa. Ini adalah ghuzwatul fikri lah ataupun peperangan pemikiran yang musuh Islam ni bawa. Sebab apa musuh Islam ni bertukar arah daripada berperang secara fizikal kepada berperang secara pemikiran. Sebab tahu umat Islam ni kalau berperang secara fizikal, kekuatan dia sangat hebat. Spiritual dia sangat hebat. Sebab apa? Dia akan dapat dua-dua kemenangan, syahid ataupun menang. Dua-dua tu akan dapat pahala. Sebab itulah mereka ni berubah arah kepada serang kita punya pemikiran. Serang kita punya pemikiran lah. Kalau kita orang yang faham, maka kita kewajipan untuk kita untuk memahamkan orang lain, terutamanya orang paling dekat dengan kita, iaitu keluarga kita. Itu keluarga kita sendiri kan. Jadi sama-sama kita sebarkan manfaat dan beri kefahaman kepada ahli keluarga kita, terutamanya sikit-sikit lah berkaitan dengan perkara ini. Lebih-lebih lagi sekarang sosial media memang sangat diguna pakai lah oleh tentera musuh. Jadi kita sebagai orang Islam sendiri kena laju buat media supaya umat Islam ni tak terjerumus lah dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak sendiri kan. Okey, itu sajalah untuk pagi ni, dan insyaAllah minggu depan insyaAllah kita akan sambung untuk Fathul Mekah. Dan Fathul Mekah ni satu bab yang panjang juga. Nanti insyaAllah minggu depan untuk Fathul Mekah kita akan ceritakan sedikit macam mana pembukaan Fathul Mekah ni dan keberjayaan-keberjayaan yang dibawa oleh umat Islam sendiri lah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu je untuk hari ni. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan, fakta ataupun apa-apa, boleh PM peringkat penganjur, PM Ana sendiri ataupun bagi tahu peringkat penganjur. Itu saja, semua yang baik dan buruk datang daripada diri Ana sendiri. Hakikatnya kedua-dua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.